Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke sesi santapan jasmani. Hari ini hari Ahad, berapa bulan? Hari Ahad 14 Jun 2020. Kita akan bincangkan sedikit topik tentang krisis tenaga. Krisis tenaga dan apa kaitannya dengan diet kita. Ya. Kita hendak kuruskan badan, tenaga itu sangat penting, ya, kerana kalau kita kurang tenaga, kita tak mampu untuk melakukan kerja-kerja kita. Kita tak mampu untuk bersenam dan kita tak mampu untuk nak makin kurus kan. Kita tak mau kurus tanpa tenaga, nanti rupa macam orang sakit, ya. Jadi apa yang saya maksudkan ialah kenapa zaman sekarang ni berlebihan tenaga, berlebihan storage tenaga dalam bentuk lemak, tapi tak digunakan, kan? Tak utilize, tak digunakan untuk kehidupan seharian kita. Kenapa kita kumpul lemak tapi kita tak guna? Jadi seperti yang kita tahu, sumber tenaga dalam badan kita ada 3 yang penting. Karbohidrat dalam bentuk glycogen yang disimpan di dalam hati ataupun otot kita. Yang kedua ialah lemak. Lemak itu pun storage tenaga yang sangat efisien. Dari segi efisien ni maksud saya dia boleh simpan banyak tenaga dalam ruang yang sikit. Jadi lemak kebanyakannya berkumpul pada subcutaneous fat yang di bawah kulit, antara kulit dengan rongga badan, dan visceral fat. Visceral fat ni dekat dalam abdominal cavity kita kan, ada celah-celah organ badan tu dekat lapisan lemak omentum kan, dekat keliling jantung. Jadi kedua-duanya ada fungsi dia sendiri, tapi kalau berlebihan dia akan membawa mudarat pada kita. Ya, kita perlu lemak, bukan kita tak perlu lemak. Lemak ni penting untuk kesihatan otak, kesihatan saraf, urat saraf dan juga hormon kan, hormon reproduktif kita, estrogen, progesteron, testosteron berasal daripada kolesterol. Ya. Dan seterusnya ialah sumber tenaga ketiga ialah protein. Protein ni kita simpan dalam kita punya usus kan. Bukan usus, sorry. Kita punya otot. Kita punya otot tu ada protein. Jadi kalau simpanan tenaga, karbohidrat dan lemak kita semakin berkurangan, kita akan mula gunakan otot kita. Akan jadi susut untuk jadikan sumber tenaga. Jadi yang mana yang kita nak? Yang mana yang kita nak? Sumber tenaga karbohidrat dalam bentuk glycogen dia tak boleh simpan lama. Dia simpanan dia tahan untuk lebih kurang 1 jam 45 minit macam tu je untuk kegunaan kita, dan dia tak berapa efisien. Kita macam perlu top up selalu kan. Tapi kalau kita switch kepada pembakaran lemak, lemak kita bergantung pada kandungan lemak seseorang lah, kan, berapa banyak lemak dia ada. Lemak ni dia walaupun sikit jumlah dia, dia boleh keluarkan banyak kalori, ya. Kadar dia lebih kurang 2 ke 3 kali ganda lagi banyak daripada pembakaran gula ataupun pembakaran protein. Okey. Jadi nak dapatkan pembakaran lemak ni, ada beberapa cara lah yang kita boleh buat kan, macam cara nak dapatkan fat loss kan. Fat loss, kita fokus kepada fat loss, bukannya muscle loss. Kita tak nak kurangkan otot supaya badan kita shaping cantik, jadi langsing kan, dan tak ada rupa macam orang sakit lah, kurus kering kan, cengkung itu macam orang sakit. Kita nakkan fat loss ni, apa yang kita makan untuk capai fat loss, dia perlukan kriteria dia ialah bila kita makan karbohidrat, kita kena makan karbohidrat kompleks. Jadi dia stabil sepanjang hari, dia akan lebih fokus kepada fat loss. Bila kita makan lemak, kita makan lemak yang baik, omega 3. Omega 3 ni banyak terdapat dalam minyak zaitun, minyak ikan, susu, telur. Jadi minyak yang baik ni dia akan top up lah keperluan lemak kita dengan minyak yang elok, yang sihat untuk jantung, ya. Lebih tinggi HDL, high density lipid, compared to LDL, low density lipid.
Ini bila kita buat macam tu, insya-Allah lemak yang ada dalam badan kita akan semakin cair, semakin cair. Yang ketiga, protein. Protein kita perlukan protein yang berkualiti. Ya, protein yang kurang kandungan lemak dia, kerana kita mungkin tak nampak lemak tu macam kita pernah bakar daging kan, bakar daging dalam air fryer. Kita dah buang dah lemak yang kita nampak, terletak daging tu dekat atas air fryer tu, bila masak tengok masih menitik-nitik lagi lemak dan banyak memenuhi ruang bawah tu kan. So kalau kita pilih bahagian dada ayam contohnya, kalau kita masak ikan, itu ialah lemak yang peratusan dia kurang lah. Kalau ikan tu lemak dia jenis yang bagus omega 3. Tak perlu makan salmon pun tak apa, sebab salmon tu agak mahal kan. Makanan ikan Malaysia pun tinggi omega 3 dia kan. Okey. Jadi sambung lagi tentang krisis tenaga ni, apa yang saya maksudkan, satu krisis ialah bila kita ingatkan kita hendak kita nak bekerja kuat hari ni, jadi kita makan banyak kan. Macam orang kata diet pergi ke laut kan semalam. Nelayan nak pergi ke laut, dia akan makan banyak. Kalau dia buat kerja kuat tak apa, sebab dia akan terus gunakan dia punya apa yang dia makan tu. Tapi kalau kita lepas makan kita relax, kita tak buat apa-apa, kita akan jadi mengantuk. Contoh paling dekat yang kita selalu rasa ialah bila pagi sarapan berat macam nasi lemak, nasi dagang kan. Dalam pukul 10 macam tu kita dah mula ngantuk dah. Sebab apa? Sebabnya ialah paras gula dalam darah kita naik cepat dan turun cepat. Kita panggil spike. Spike ni macam gunung lah, kejap naik kejap turun kan. Jadi bila dia naik tu, tindak balas dalam badan kita keluarkan insulin cepat-cepat. Kadang-kadang dia slightly terover lah, keluar insulin tu, buatkan dia turun daripada paras normal kan, lagi rendah. Bila keadaan tu berlaku, buatkan kita rasa mengantuk, kita rasa tak larat dan kita nak tidur. Itu sebabnya. Jadi berbeza pula kalau kita ambil karbohidrat kompleks, kalau kita ambil oat contohnya, ataupun roti wholemeal kan, kita akan rasa stabil je sepanjang hari kan. Stabil je gula tu, kita tak ada rasa ngantuk, kita rasa ringan je. Terpulanglah pada kita apa yang kita nak. Kalau saya nakkan yang stabil sepanjang hari itulah. Kita tak mau berlaku high sangat lepas tu low sangat kan. Itu buatkan kita kucak-kacir. Okey. Yang kedua ialah caffeine. Boleh tak kita pakai caffeine untuk bagi kita tenaga kan? Caffeine ni dia sumber semula jadi juga untuk buatkan kita lebih alert kan. Dia ada efek pada otak kita, buat kita lebih alert kan. Bila kita alert tu kita rasa bertenaga, dan dia juga boleh buatkan jantung kita jadi lebih laju sikit kan. Tapi syarat dia lah bila jantung lebih laju tu kita buatlah kerja. Kita kena buat kerja untuk spend energy yang kita ada tu. Sebab kalau kita duduk rehat aja, yes, otak kita akan alert dan jantung kita akan lebih laju. Tapi kalau kita tak buat apa-apa, dia tak banyak beza lah. Dia cuma macam lebih 10 ke 20 kalori je pembakaran dia berbanding dengan duduk biasa je. Kita kalau boleh, kita dah ada tenaga tu, kita gunakan tenaga tu. Kita gunakan untuk lebih lebih banyak pembakaran lemak kita kan. Jadi dia lebih cepat lah. Itu caffeine jangan pakai berlebihan, kita akan dapat side effect dia pada jantung lah. Side effect pada jantung akan buat kita berdebar-debar rasa kan, rasa laju je walaupun kita rehat kan. Dan satu lagi efek dia pada otak kita kan. Efek caffeine pada otak memanglah alert, tapi badan kita penat. Badan penat tapi otak alert. Otak nak buat macam-macam tapi badan tak larat. Membuatkan kita jadi chronic fatigue. Chronic fatigue ni maknanya kita dah lama sangat badan penat tapi kita masih nak buat kerja juga semua. Antaranya sebab dah minum caffeine lah. Jadi buatkan kita chronic fatigue.
Kita risau takut nanti bila dah terlampau banyak efek daripada kafein tu kita punya kelenjar adrenal gland kita tu akan kurangkan pengeluaran hormon adrenalin kan. Dia akan buatkan kita sentiasa rasa penat lah, sentiasa rasa tak larat macam orang yang fatigue kan. Okey. Seterusnya tentang protein. Tentang protein ni, otot kita ni, ada orang dia nak diet kan, ada orang dia nak kuruskan badan, dia kuatkan otot dulu. Dia bina badan dulu. Ya. Dia bina badan, bina otot. Sebab apa kan? Orang yang buat macam ni, dia punya berat badan tu turun dia lambat sikit. Ya, sebab penurunan lemak dan sekaligus naikkan otot kan. Dari segi nombor atas mesin timbang tu slow kan, dari segi mesin timbang tu slow. Tapi kalau kita ada body scan body scan macam yang Tanita tu kan, dia boleh tengok peratus lemak, peratus otot semua, dia akan nampak perbezaan dia ialah otot tu makin kurang, otot makin naik, lemak makin kurang. Jadi itu yang kita nak sebenarnya. Kita nak shaping yang secara sihat, dan bila otot tu makin naik, dia akan bakar lemak lagi laju. Ya, dia macam upgrade engine kita. Upgrade engine daripada sebelum ni 1005 je kan, 1.5 liter kan. Dia bakar 1005 sepanjang hari, upgrade ke 1008, upgrade ke 2000 kan. Itu akan buatkan pembakaran lemak lagi laju. Ya, dalam bahasa motivasi dia macam asah kapak. Asah kapak. Bila kita nak tebang pokok, kita ada parang kapak yang tumpul. Kalau kita pukul dengan kapak yang tumpul tu, boleh pokok tu tumbang, tapi dia slow sikit lah berbanding dengan kita kuatkan kita punya kekuatan kan. Kita asah kapak tu bagi tajam dulu, lepas tu kita tebang pokok dia jadi laju. Itu yang satu teknik yang best lah kalau kita boleh amalkan ya. Dalam nak melajukan turun berat badan, kita bina badan dulu. Kita bina badan, bina otot kan. Jadi apa yang akan berlaku ialah bila kita turun berat badan tu, dia pembakaran lemak lagi laju, dan shaping badan tu menarik ya. Dia tak kurus kering. Bila dia dah kurus kering, dia nak naikkan muscle pula, dia seksa sikit, dia lambat, sebab nak bina muscle ni dia perlukan tenaga yang banyak ya. Jadi bergantung pada orang ya, dia punya diet tu, dia punya fokus dia macam mana kan. Ada orang fokus dia nak turun laju, ada orang fokus dia nak seimbang, dia nak relax, dia nak fleksibel, dia nak boleh makan apa saja kan. Ada orang tu fokus dia nak bagi badan cantik kan, terus langsing dan ramping kan. Lelaki pun nak badan V shape kan, baru nampak macam tegap kan. Itu bergantung pada semua orang kan. Ada orang dia nak six pack kan. Six pack ni dia perlukan peratus lemak tu rendah, kurang daripada 10%. Ya, kalau 5% apa semua, memang lemak tu dah tak boleh pergi mana dah. Ya. Jadi kita nak kalau kita nak kurus tu, kita nak kurus yang macam mana? Okey. Ada orang dia nak kurus nak macam artis kan, artis nampak cantik apa semua. Terpulanglah pada anda semua. Saya sebagai coach, saya boleh tolong untuk buat semua ni. Tengok yang macam mana yang kita nak kan. Tapi untuk kebanyakan orang, saya buatkan program yang seimbang ya. Program yang seimbang ni mudah, senang, sedap, sihat, seimbang, sederhana kan. Kita boleh bagi dia makan apa saja yang dia nak, sedap kan. Tapi kita portion control, okey, dan sesuai untuk seisi keluarga. Jadi dia tak ada rasa pelik, janggal bila makan bersama keluarga, dia makan benda lain. Tak nampak lain pun kan. Banyak saya punya peserta-peserta tim diet rahsia sebelum ni kata yang bestnya sebab program diet rahsia lah, orang tak nampak pun kita diet. Orang tak nampak kita sedang berdiet. Sebab kita makan
rupa macam sama je. Ya, pinggan penuh juga dengan sayur, dengan ayam, dengan nasi kan. Ada orang tak makan nasi, kesian dia. Kita sejak baby lagi kita dah makan nasi, tiba-tiba nak berhenti makan nasi, kita akan protes. Kita akan fed up, kita akan give up. Kita tak nak macam tu. Ya. So program kita boleh makan nasi dengan portion yang betul, dari suku-suku separuh antara yang recommended by Kementerian Kesihatan seluruh dunia, itu yang kita nak. Ya. Okey. Alhamdulillah, sekarang dah pukul 7.05. Ada apa-apa soalan tak Nuraimi? Ada nak tanya apa-apa sebelum kita tamatkan majlis kita? InsyaAllah. Ada soalan. Amy, silakan. Bila badan obes, kita cepat rasa penat. So ada Betul. tendensi untuk minum air manis. Betul. Lepas tu penat balik. Betul. Jadi macam mana? Itulah exactly apa yang saya bincangkan hari ni. Kita bila kita penat, kita rasa tak cukup tenaga, kita nak gula kan. Kita memang naluri kita rasa nak gula, tapi masalahnya gula ni dia buatkan spike of sugar in the blood, kejap naik lepas tu kejap turun, dia buatkan kita ngantuk pula lepas tu. Sebenarnya kita kena dapatkan sumber tenaga yang, kalau karbohidrat tu karbohidrat kompleks, kemudian kalau lemak yang baik, dan kalau protein yang baik juga, yang rendah kandungan lemak. So dapat sumber tenaga yang macam tu, macam kan kalau macam kita ambil Herbalife kan, contohnya Herbalife tu dia ada semua sekali, karbohidrat kompleks, dia ada fiber, dia ada protein sekali. Jadi dia punya tu ialah sumber tenaga yang seimbang, yang sesuai. Kita akan rasa bertenaga, tapi dia punya tenaga dia bukannya macam high sekejap lepas tu slump balik, jatuh rasa macam tak larat. Itu yang kita tak nak. Kita nak kita stabil sepanjang hari. Kalau dari segi makanan biasa pun sama juga. Karbohidrat kompleks macam roti wholemeal kan, letak bakar telur kan, lepas tu letak timun ke tomato sikit. Jadi dia sesuai, ada fiber, ada sumber protein, ada karbohidrat kompleks, dan kita akan bertenaga. Tapi tenaga tu dia lebih tahan lama, dia tak buatkan kita yang mengantuk punya face tu. Kita nak bekerja semua kan, kita kalau boleh kita tak nak mengantuk waktu bekerja kan, bahaya kan. Dah lah kerja doktor kan. Ya, Terima kasih. Thank you. InsyaAllah. On call malam tadi ke Amy? Ni nak menunggu hari-hari pagi-pagi ni Passover, lepas tu baru Okey. pulang. InsyaAllah. Berjaga malam ke ataupun macam mana? Siang tu boleh tahan lah. Lepas tu ada satu fishbone tengah Aduh. malam, lepas tu alhamdulillah okey dah. Dapat tidur, okey. Okay. Nak tahu tak apa tu tips kalau nak diet waktu on call? Macam mana? Ni zaman dulu lah kan, zaman saya MO dulu, on call 24 jam kan dekat labor room semua. Kita tak tahu pukul berapa patient akan beranak semua kan. Jadi apa yang saya buat selalunya, saya sediakan bekal. Ya, sediakan bekal makanan yang sihat semua kan. Tengah malam kita cuma ambil sikit aja. Makan tu makan juga, macam nak makan nasi ke apa ke, saya lebih suka roti lah, senang, dia macam senang nak prepare bekal kan, lepas tu makan terus macam tu je kan, tak adalah kotak semua. So saya buat macam yang kata tadi, roti wholemeal, telur dengan timun dengan tomato ke apa ke, tu sesuai sebab dia cepat dan dia seimbang, dan dia tak heavy sangat. Katakanlah malam tu tiba-tiba dah tak ada patient semua, kita nak tidur kan, jadi dia tak heavy sangat, dia rasa lega je dekat dalam perut. Lepas tu lagi satu masalah ialah selepas on call selalunya kita punya selera makan jadi membuah-buah. Nafsu makan tu susah sikit nak jaga. Mula-mula teringin nasi lemak kan, lepas tu lagi lama biarkan lagi berselera makin naik, nak tambah dengan mi goreng, dengan ayam goreng, sambal, semua macam-macam. Jadi nak elakkan daripada tu, kita kena sedar yang sebenarnya kita tak cukup tidur, yang buatkan badan kita stres, dan bila stres tu kita buat rasa macam kita nak makan. Ya, inilah tindak balas stres lah.
kan. Tak cukup air, tak cukup tidur, tak cukup makan. Tiga-tiga tu buatkan caveman apa tu starvation mode yang saya pernah bincang sebelum ni. Dia buatkan kita rasa nak makan dan apa yang kita makan tu dia akan jadi serap, jadi lemak. Sebab dia macam badan kita tengah stres, takut kebuluh kan. So apa yang saya buat dulu ialah selepas on call saya suka puasa. Saya suka puasa. Oh. Jadi apa tu on call kan lebih kurang pukul 5 pagi tu kita nak kena siapkan report untuk passover apa semua, sahur waktu tu. Dan lepas passover apa semua kalau tak ada apa-apa kes macam hari ni hari Ahad, balik rumah tidur. Kan tidur sampai tengah hari Zuhur, lepas tu macam biasalah buat aktiviti macam biasa apa semua. Baru kita punya nafsu tu terkawal dan kita punya pemakanan pun terkawal. Alhamdulillah lah. Cubalah buat macam tu Naimi. InsyaAllah. Boleh. Thank you. Ni 2 tips yang paling bagus lah. Tengah malam buat macam mana, pagi buat macam mana kan. Okay. Okay. Rasanya setakat ni je dulu Naimi. Thank you very much sebab join pagi ni. Okay. InsyaAllah Thank you. kita cuba istiqamah setiap pagi supaya kita dapat memberi kebaikan kan kepada semua orang lah insyaAllah. Okay, semoga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.